Assalamualaikum, welcome back. So hari ni kita dah berada di day 6. Kita akan buat exercise untuk back. Sama seperti minggu lepas, kita bermula dengan chest, back, shoulder dan arms, kemudian legs. Semalam kita dah buat chest untuk minggu kedua. So hari ni kita akan buat back. Rutin yang sama, saya juga akan menggunakan berat yang sama, iaitu 18 kg untuk senaman first ni. Kita akan buat dumbbell rows. So tanpa berlengah lagi, dumbbell rows set pertama. Let's go. Okey, siap. Set pertama 12 reps. Macam biasa kita akan buat 4 sets. Each set kita akan buat 12 reps. Pastikan badan tegak, guna sebelah tangan untuk topang badan kita supaya lebih stabil. Cari permukaan stabil. Kalau tak ada bench, boleh guna almari atau kerusi yang stabil. Dan seperti biasa, utamakan keselamatan. Rehat 1 minit. Jangan lupa minum air. Okay, second set. Let's go. Complete second set, 12 reps. Alhamdulillah hari ni sangat okey. Energi semua okey. Macam biasa, jangan lupa makan sebelum workout. Jangan workout sejurus lepas makan. Tunggu lebih kurang sejam lepas makan. Tunggu sejam atau 40 minit baru kita start workout. Okey, kalau tak makan, tak ada energi. Kalau tak ada energi, macam mana kita nak angkat weight yang berat? Okey, untuk pergerakan ni juga jangan lupa sentiasa ingat untuk bawa weight naik ke pinggang, di-lead ataupun diketuai oleh siku. Maksudnya siku yang tarik weight tu untuk pergi ke arah pinggang kita. Alright. Okey, 1 minit. Minum air. Jangan lupa minum air. Okey. Third set, let's go. Okay, complete third set. Seperti biasa, suka diingatkan, jangan cuba hayun weight tu. Pastikan pergerakan kita itu kita kawal dan kontrol. Maksudnya daripada bawah tarik ke atas dalam kiraan 1 atau 2, secepat mungkin lah. 1, 2, dan cuba lowerkan balik dalam kiraan 3. 1, 2, 3. Seboleh-bolehnya, sebaik-baiknya dapat kawal macam tu lah. Jangan kita hayun sesuka hati macam tu, sebab kalau hayun gunakan momentum. Kalau gunakan momentum,
tidak akan latih muscle atau otot kita untuk grow. Alright, rehat 1 minit. Okay, 4th set, let's go. Okay, complete sudah first exercise, dumbbell rows. Kalau dumbbell rows tadi kita menggunakan neutral grip. Neutral grip maksudnya tegak macam ni lah. Bila kita pegang dumbbell tu dan keadaan tegak macam ni. Sekarang kita nak beralih kepada underhand dumbbell rows. Okay, yang membezakan exercise ni ialah satu, tadi kita pegang neutral, sekarang kita pegang underhand. Yang kedua, pergerakan daripada tengah badan kita tarik ke atas tu membentuk huruf V. Okey, yang lain semua sama. Pastikan badan tegak, cari sesuatu untuk tupang atau tahan badan, dan kita membuat pergerakan dari bawah ke atas. Lift oleh siku, menarik ke arah pinggang kita. Tapi yang untuk kali ni perbezaannya hanyalah kita menggunakan underhand. Cara kita grip dumbbell menggunakan underhand, dan pergerakan kita itu membentuk huruf V, separuh V. Kalau V macam ni kan, separuh V dari bawah ke atas. So kita akan membuat separuh V. Alright, underhand dumbbell rows set 1, let's go. Okay, complete first set, 12 reps, berat yang sama, 18 kg. Apabila kita membuat gerakan ini dengan betul, kita boleh rasa otot atau muscle perut kita sebelah kiri dan kanan turut terasa kesannya. So cara ini juga dapat membakar lemak di bahagian tepi perut secara tak langsung. Selain daripada kita exercise bahagian belakang, kita juga membuat exercise untuk perut. Ok, rest 1 minit. Ok, second set, let's go. Ok, complete second set. Belakang dah rasa pump, kita dah boleh rasa otot atau muscle kat belakang kita dah mula pump, dah mula ada rasa growth. Alhamdulillah. Rehat 1 minit macam biasa. Kalau dah start fatigue, ada 2 cara. Untuk set yang berikutnya, kita boleh kurangkan reps. Macam tadi kita buat 12. Mungkin kalau kita dah start fatigue, kita boleh kurangkan kepada 10. Atau cara kedua, kita kurangkan beban. Okay, kita kurangkan weight yang kita angkat tu. Contoh kalau tadi kita guna 18, kita boleh buang 2 kilo jadi 16. Nak buang 4 kilo pun tak ada masalah, jadi 14. Asalkan kita teruskan dan kita complete untuk set
yang tinggal. Alright, so rehat 1 minit. Okay, third set, let's go. Okay, set terakhir, fourth set, let's go. Complete fourth set. Second exercise, underhand dumbbell rows. Untuk last set tadi saya terlebih pula. Instead of 12 reps, saya buat 13 reps. Itulah kadang-kadang kalau kita terlalu fokus dengan sesuatu exercise tu, kita pun dah tak ingat lah berapa kita kira, tahu-tahu dah terlebih. Okay, it's a good sign. Terlebih tak apa. Kalau kurang tu rasa demotivated jugalah. Tapi terlebih, baik. Okay, nak tukar next exercise. Kita tunggu 3 minit. Next exercise kita nak buat upper hand dumbbell rows. Ataupun kalau saya guna bench, saya akan guna supported bahagian dada. So supported upper hand dumbbell rows. Kita buat supported sebab bila dah masuk third exercise ni, kita dah start mula rasa fatigue, right? Dan kita nak jaga kesihatan pinggang kita, okay? Jadi semua exercise ni kalau kita buat secara betul, takkan effect pinggang sikit pun. Sebab kita cuba sedaya upaya fokus dan menggunakan otot bahagian belakang. Dan untuk yang underhand dumbbell rows tadi, kita sedikit sebanyak kita gunakan otot perut bahagian tepi. So jangan risau dengan kesihatan pinggang kalau kita buat dengan form yang betul. Right. Kita dah masuk ke third exercise. Tadi kalau first exercise kita buat normal dumbbell rows. Bila kita buat yang first exercise tadi, kita menggunakan neutral grip. Kita pegang dumbbell dalam keadaan lurus macam ni. So yang second exercise tadi kita buat underhand dumbbell rows. Kita gunakan underhand grip macam ni. Kita pegang dumbbell dengan keadaan tangan daripada bawah. Ok, untuk third exercise ni kita nak buat upper hand dumbbell rows. Kalau saya gunakan bench untuk support chest saya. Ok, sama juga dalam minggu lepas dah tunjuk macam mana membuat exercise ni kalau tak ada bench. Kita boleh berdiri. Nah, untuk itu boleh refer last week punya exercise lah. Sebab yang this week saya akan terus buat 4 set untuk exercise ni menggunakan bench. Ok, so untuk kali ni kita akan pegang dumbbell secara upper hand macam inilah, daripada atas. Lupa saya nak ingatkan, untuk semua exercise back ni apabila kita pegang dumbbell, tak kisahlah neutral ke, upper hand ke, underhand ke, kita pegang dumbbell tu cukup setakat untuk jadikan hook untuk menarik weight. Jangan kita genggam kuat-kuat. Sebab kalau kita genggam kuat-kuat dumbbell, itu akan menggunakan otot bahagian tangan. So kalau let's say kalau kita buat exercise untuk back, kita genggam kuat-kuat, banyak activation akan berlaku dari bahagian tangan. So akan activate bahagian bicep, di mana bukan itulah tujuan untuk hari ini. Sebab untuk activatekan bicep dengan tricep esok. So hari ini untuk buat back, kita akan gunakan bila kita pegang dumbbell tu cukup sekadar jadikan hook untuk mengangkat weight saja. Alright, upper hand dumbbell rows, first set, let's go.
complete first set. Okay, sebenarnya saya pun dah mula fatigue. Apa kita nak buat kalau kita dah start fatigue? Macam saya share yang sebelum tadi, exercise sebelum tadi. First, kita boleh kurangkan weight. Macam sekarang saya guna 18, mungkin saya boleh kurangkan jadi 16 ataupun 14. Second, kita kurangkan reps. Daripada tadi saya buat 12, mungkin kita boleh kurangkan 10 ataupun 8. Okey, kita membuat kedua-dua cara ni, sama ada kurangkan weight ataupun kurangkan reps, adalah supaya kita dapat kekalkan form kita yang betul untuk kita dapat gains yang maksimum. Okey, itu sebab kita training untuk dapatkan gains yang maksimum. Jangan hayun, jangan ikut ego. Tak ada salahnya kurangkan weight, kurangkan reps. Tapi kalau kita masih nak kekalkan weight ataupun reps, kita boleh ambil masa. Contoh, kalau tadi first exercise kita boleh buat laju, agak laju sebab kita tengah fresh. Bila kita dah fatigue, let's say kalau dah dalam reps yang ke-6, ke-7 kita dah macam fatigue, kita berhenti sekejap, pause mungkin dalam 5 saat ke 10 saat dan kita sambung buat. Kalau macam tu boleh kita kekalkan weight ataupun reps kita. Tapi kalau still tak larat, saya sarankan kurangkan weight ataupun kurangkan reps. Right? So, second set, let's go. Okay, complete second set. Kalau kita masih nak kekalkan weight dumbbell kita, salah satu cara lagi ialah kita boleh ambil rehat lama sikit. Macam sebelum ni, previous exercise, let's say kita rehat hanya 1 minit in between set. So kalau kita masih nak kekalkan weight macam 18 yang saya guna sekarang, kalau kita masih nak kekalkan weight dan kita masih nak menjaga form kita, kita ambil rehat lama sikit. Instead of 1 minit, kita ambil dalam 3, or even kalau nak ambil rehat sampai 5 minit pun it's not a problem. Saya nak rehat lebih sikit dalam 3 minit dan minum air. Ok, selesai rehat 3 minit. Third set, let's go. Complete third set. Aduh, apa yang membuatkan exercise ni rasa lebih berat? Bila kita tengah shock buat exercise ni, tiba-tiba dumbbell pergi langgar bench. Oh, dia punya feeling mana mungkin. Aduh, berat. Tapi alhamdulillah dapat completekan. So kita nak tunggu buat fourth set. Dalam banyak-banyak back exercise ni, cuba korang komen mana satu yang korang suka, ataupun mana satu yang korang rasa lebih banyak feel kat back muscle korang. For me, personally, saya suka yang underhand dumbbell rows. Sebab exercise ni bukan saja dia activate bahagian belakang, dia activate bahagian tepi perut juga. Serius, memang akan nampak hasil lah. Shape badan boleh jadi V kalau kita rajin buat rutin ni. Last set, kali ni rehat 3 minit lah. Sebab kita nak jaga form kan, tak nak kurangkan weight ataupun reps. Tapi kalau tak boleh, jangan paksa kita nak cuba nak elakkan kecederaan. Alright, set penghabisan fourth set. Let's go. Okay, complete upper hand dumbbell rows ataupun supported upper hand dumbbell rows. So kita nak pergi ke exercise penghabisan, exercise keempat. Kita akan buat reverse dumbbell fly. So disebabkan kita pun dah fatigue, kita dah angkat berat-berat. Untuk fly, kita kurangkan beban ataupun kita kurangkan weight. Dan saya akan gunakan dumbbell 5 kg, 5 kg each, dan kita akan membuat fly
seperti minggu lepas. Jadi kalau ada sesiapa yang baru nak belajar ataupun nak tahu teknik fly ni, saya akan cuba go through balik. Tapi kalau ada poin-poin yang saya terlepas, bolehlah refer balik pada video day 2. Kita buat back juga minggu lepas. Okay, so untuk fly set pertama, let's go. Okey, selesai first set. Macam biasa, bila kita buat fly, pastikan yang lead pergerakan ni adalah siku. Kita, okey, let's say tangan kita macam ni, kita bengkokkan sikit siku. Tangan kita macam ni, kita bengkokkan sikit siku, dan pergerakan ni di lead ataupun diketuai oleh siku. Okey, dan pastikan pegang dumbbell dalam keadaan neutral lah, bukan upper hand, bukan underhand, neutral. So kita fly. Okay. Pastikan bila kita fly ni, kita activatekan shoulder blade kita yang bahagian belakang ni. Kita rasa pergerakan tu dekat situ. Alright. Second set. Let's go. Okey, selesai set kedua. Disebabkan weight taklah terlalu berat, 5 kilo. So saya buat reps sebanyak 18 reps. Okey, mengikut kemampuan masing-masing. Saya saja je nak try, nak test saya boleh buat banyak tak. So saya buat 18 terus. Alhamdulillah boleh buat. So tinggal lagi 2 set. Let's go guys. Third set. Let's go. Kita dah sampai ke last set, last exercise untuk day 6. Terima kasih pada yang sudi menonton sehingga ke hujung video ni. Terima kasih pada yang support, terima kasih pada yang subscribe, pada yang belum subscribe, tolong subscribe, tunjukkan support anda dan share pada kawan-kawan. Terima kasih, dan jangan lupa kita akan berjumpa pada next video, day 7. Kita akan buat shoulder and arm, my favorite training. Okay guys, see you. Assalamualaikum.